nuklear. Okey, so tenaga nuklear ni biasanya kita dekat Malaysia kita tak gunalah. Okey, kita tak guna sebab kita tak ada sumber yang banyak lah untuk nuklear ni. Okey, tapi di negara-negara luar seperti Rusia, okey, dia menggunakan tenaga nuklear tu sebagai sumber tenaga dia untuk menjana elektrik. Okey. Okey, so jadi kita tengok contoh ni kat sini. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada bumi sejak berjuta-juta tahun dahulu. Okay, tindak balas pelakuran nukleus hidrogen berlaku dalam teras matahari, okay, pada tekanan yang sangat tinggi. Okay, dalam tindak balas ini, dua nukleus akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan membebaskan tenaga nuklear. Okay, tenaga ini dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk cahaya dan tenaga haba seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6.1. Okay, tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti reputan radioaktif, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okey. Okey, so lepas tu pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus merupakan dua tindak balas nuklear yang menghasilkan tenaga nuklear. Okey, so dia terbahagi kepada dua lah. Okey, yang pertama pembelahan nukleus yang ini, dan lagi satu pelakuran nukleus yang ni. Okey. Apa beza yang atas dengan yang bawah? Okey, nanti kita akan terangkan lah. Okey, so jadi kehilangan jisim atau dalam dikenali sebagai cacat jisim berlaku semasa tindak balas nukleus. Okey, so jadi rajah 6.8 menunjukkan tindak balas pembelahan nukleus, manakala rajah 6.9 menunjukkan tindak balas pelakuran nukleus. Okey, pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus adalah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Okey, so jadi kita tengok kat sini. Okey, so jadi kat sini ada uranium 235. Okey, lepas tu datang satu neutron. So bila dia cantum kat sini, dia jadi tak stabil, dia jadi uranium 236. So bila dia tak stabil, dia pecah kepada dua. So, kat sini satu jadi barium, lagi satu krypton. Okey. So ini yang dinamakan mass defect, dia cacat jisim, dia makin kekurangan. Okey, so jadi kita boleh tulis ni dalam bentuk persamaan lah. Okey, ni persamaan dia yang ini, uranium ni, ini neutron. Okey, so dia jadi yang kat sini jadi 236. Okay, lepas tu dia pecah kepada dua, satu barium yang ni, kemudian krypton yang ni, lepas tu menghasilkan 3 neutron yang ni dan tenaga. Okey, ni contoh pembelahan nukleus. Okey, sekarang kita tengok pelakuran nukleus. Okey, pelakuran nukleus ialah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Tindak balas ini berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi. Okey, so jadi yang ini, yang tadi kita tengok nukleus yang berat, yang ni, yang kita yang besar kan, kita letak je satu neutron, so dia pecah kepada dua. Okey, yang ini pelakuran ni, kita gunakan nukleus yang kecil. Ni, okey, nukleus yang kecil. Okey, macam ni ada guna deuterium, okey, deuterium dengan tritium. So dia combine, so jadi helium, tenaga dan neutron. So pecah kepada 3. Okey, dia bergabung, jadi kuat dan ni lah. So jadi itulah beza antara pelakuran nukleus dengan pembelahan nukleus. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim. Okey, so jadi unit jisim atom atau UGA digunakan sebagai ukuran jisim satu atom. Okey, jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur menggunakan unit seperti gram atau kilogram. Maka perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12 telah digunakan. Okay, isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana karbon terkandung dalam sebanyak sebatian yang ditemui di bumi. Okay, so jadi kita nak masuk kepada inilah UGA. Okay, ni tak apa, kita boleh skip dulu.
Okay, so jadi sekarang ni kita tengok penerangan yang ni pula. Ni cara nak kira lah nanti. Okay. Okay, jumlah jisim selepas ruputan radioaktif ialah sentiasa kurang daripada jumlah jisim sebelum ruputan radioaktif. Okay, kirakan jisim ini dikenali sebagai cacat jisim. Okay. Okay, rajah 6.11 menunjukkan contoh perubahan jumlah jisim sebelum dan selepas tindak balas pembelahan nukleus. Okay, jadi contohnya kat sini Okey, kat sini neutron, ni UGA. Biasa kita dalam unit kilogram, gram, tapi dalam pembelahan nukleus ni kita gunakan unit UGA. UGA yang tadi unit jisim atom. Okey, so jadi dia bergabunglah. Okey, so jadi cacat jisim untuk neutron ni adalah 1.00867 UGA. So jadi unit ni kita tak tulis. Ni untuk uranium 235, ni jisim. So ni sebelum jumlah dia ni. Contohnya macam mula-mula ni berat ni 2 gram. Yang ni berat dia 3 gram. So combine jadi 5 gram. Tapi ni dalam unit. Cuma yang ni contohnya dalam unit inilah uranium, pembelahan nukleus. Okey, so kita tak panggil kilogram atau gram. Okey, so jadi lepas dia dah bergabung, kan dia jadi tak stabil. So nukleus dia tak stabil. So dia jadi sini 236. Kalau kita tengok ni 1 campur 235, so jadi 236. Ni 0 tambah 92 jadi 92. So dia tak stabil, dia akan pecah kepada 2. Okey, pecah kepada 1 jadi krypton, 1 lagi jadi barium. Okey, so jadi pasal macam nilai-nilai ni semua kamu jangan risau, tak payah hafal. Dia akan bagi dia akan bagi. So dia akan bagi. Okey, so jadi untuk krypton, dia punya cacat jisim dia ni lah. Ni nama dia cacat jisim. Okey, nama dia cacat jisim. Biasa kalau kita berat sesuatu kita pakai jisim je kan. Ni kalau dalam pembelahan nukleus kita namakan dia sebagai cacat jisim. Okey, so jadi dia punya krypton 91. Lepas tu yang ni neutron dah menghasilkan 3 neutron. So jadi kalau kamu tengok disebabkan dia ada 3, so kita darabkan dengan 3. Lepas tu yang ni barium, inilah nilai dia. So jadi kita campurkan ni. Okey. So jadi cacat jisim dia adalah kita tolak. Okey, cacat jisim dia nak cari cacat jisim, kita tolak sebelum dan selepas. Sebelum inilah dah tentu lah, sebelum banyak kan. Okey, so sebelum tolakkan dengan selepas. So jadi kita tolakkanlah 2, 3, 6 ni, tolakkan dengan 2, 3, 5. Dapatlah, inilah cacat jisim dia. Okey, sebelum dan selepas. Okey, contoh cacat jisim. Okey, ini adalah formula yang kamu akan guna. Okey, ini formula Albert Einstein. Selalu kamu dengar Albert Einstein kan. Inilah dia lah pelopor dia. Okey. So hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim boleh dirumuskan melalui persamaan berikut. Okey, E sama dengan mc². So E ni adalah tenaga, jumlah tenaga yang dibebaskan. M ni adalah cacat jisim. So maksudnya cacat jisim ni adalah selepas kamu tolak, sebelum dan selepas. Baru dikira sebagai cacat jisim. Okay, kemudian C ni adalah laju cahaya dalam vacuum. Okay, laju cahaya ni tetaplah 3/10⁸. Okey, kemudian kita tengok berdasar pengetahuan tentang UGA dan persamaan EMC², kita dapat menghitungkan tenaga nuklear yang dihasilkan daripada proses reputan reaktif dan tindak balas nuklear. Okey, so seterusnya kita pergi ke contoh pengiraan Okey, persamaan di bawah menunjukkan radium 226 mereput menjadi radon 222 dengan memecahkan zarah alfa. Okey. Zarah alfa, macam kita tahu zarah alfa ni dia melepaskan helium ni. Okey. So jadi kat sini dah bagilah maklumat radon 226, radium 226, radon 222, helium 4.03. Okey, hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan. So jadi nak cari jawapan ni,
kita gunakan formula EMC square. Okay, so jadi cikgu tulis kat tepi ni lah. Okay. Okay, so kita guna formula hari ni kita guna pen hijau. Okay, so E sama dengan MC square. Okay, so jadi kita cari dulu dia punya cacat jisim. Cacat jisim. So nak cari cacat jisim, kita kena cari sebelum dan selepas. Okay, so jadi sebelum yang ni kan 226 sebelum 226 yang ni. Okay, so jadi sebelum tolak dengan selepas. So jadi sebelum nilai dia adalah 226.54. Okey, jadilah 226.54. Okey, kemudian tolakkan dengan redon ni lah 22.018. Okey, 22.018. Okey, lepas tu tambah yang ni helium ni inilah 4.03. Okey, 4.003. So jadi ni. Okey, lepas tu samalah macam cikgu buat ni. Okey, kemudian kita tekan kalkulator. So jadi tekan kalkulator. Okey, 226.54 tolak 222.018 tambah 4.003. Okey, so jadi kita tekan ni desimal, so jadi dapat 0.519. 0.519. Samalah, okey, 0.159. 0.519 UGA. Okey, so jadi baru kamu dapat M. Sekarang kita masukkan dalam formula ni. So jadi E sama dengan MC square. So M adalah cacat jisim adalah 5.19 darab dengan laju cahaya cikgu dah cakap tadi sama dengan 3 darab 10 kuasa 8. Okey. Sini biasanya dia dah bagi dah dalam laju cahaya ni, dia akan bagi dalam kertas peperiksaan. Tapi biasanya senang nak hafal, nilai dia 3 darab 10 kuasa 8 je. Okey. Okey, so jangan lupa kuasa 2 kan. Okey, so jadi kamu tekan kalkulator lah. So jadi cuma dalam bab ni kamu kena tekan kalkulator. Memang tekan kalkulator, maksudnya nilai dia besar. Kamu kena hati-hati. Maksud cikgu kena hati-hati sebab nilai dia sangat besar. Okay, 519 darab kurungan 3 eksponen kuasa 8 tutup kurungan kuasa 2. Okey, so kalkulator dia berbeza sikit lah dengan yang kamu punya. Okey, ini yang cikgu jumpa dekat internet lah. Nak cari yang sebiji macam kalkulator kita, dia lebih kurang sama lah. Okey, so kita dapat 4.671 darab 10 kuasa 16. Oh sorry, cikgu tak tukar kepada kg, tu tak dapat jawapan. Okey, so jadi jisim ni ini dalam unit UJA. Kita kena tukar kepada tukarkan kepada, tak maaf ya, jisim masjid. Kita dapat ni, kita kena tukar dia kepada kg. Okey, so jadi 1 UJA sama dengan ni. 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So jadi 0.519 darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Ni nak tukar kepada kg. Okey, so jadi kita tekan kalkulator. Okey, 0.519 darab 1.66
eksponen negatif 27. Okay, so kita tekan kalkulator. So kita dapat ni lah 8.5 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Okay, so jadi ini baru cacat jisim dalam unit kg. Dah dapat ni. Kita darabkan dengan kuasa 2 ni tadi, macam yang cikgu buat tu lah, masukkan dalam formula ni. Okay, so dah dapat ni, kita dapatkan dengan kalkulator ni. Okay, so jadi itulah dia punya cara kira. So jadi cikgu ulang balik cara nak kira. Mula-mula kita tolakkan cacat jisim sebelum tolak dengan yang selepas. So kita dapat ni. Dah dapat ni, jangan lupa tukar ni kepada kg. Dah dapat ni, tukar kepada kg. Itu kesalahan yang biasa pelajar buat, dan kadang-kadang pun cikgu pun sama. Kadang-kadang pun cikgu pun terlupa nak tukar kepada kg. Jadi terlalu excited nak cari jawapan, terlupa nak tukar kg. So jadi dah tukar kepada kg, barulah masuk dalam formula, dapatlah jawapan ni. Okey, lepas tu kita pergi kepada contoh 2. Okey, contoh 2. Matahari merupakan sumber tenaga kepada bumi. Tenaga ini dihasilkan oleh tindak balas pelakuran nukleus yang berlaku dalam teras matahari seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut. Hitung tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit joule. Samalah. Yang pertama, kita cari yang sebelum dulu. Jisim yang awal ni. So jisim yang awal ni adalah yang ni lah cikgu nak sebut nama dia pun tak reti. So jadi yang ini, inilah dia punya cacat jisim dia. So jadi 2 point ni kita tulis sebelum lah, supaya kita tidak keliru. Sebelum. So 2.014 tambahkan dengan yang ni. Yang ni lah, yang 3 ni kan, yang ni. 3.016. So jadi kita tambahkan. Lepas kita tambahkan, so tekan kalkulator lah, tekan kalkulator. So bukan nak kita dapat ni. So kita dapat ni 5.030. Lepas tu kita dah cari sebelum, kita cari selepas pula. Selepas ada helium. Helium 4.03. 4.003. Kita tambah neutron yang ni lah. Neutron yang ni 1.009. 1.009. So kita tekan kalkulator. Dapatlah ni 5.012. Dah dapat ni. Tolakkan, dapatlah ni. So jadi kita tolakkan. 5.030 tolak 5.012. Ni cikgu tersalah tekan ni. Tak apalah. Jawapan dah bagi dah. So jadi kita dapat sini 0.018. Lepas tu dah dapat ni, jangan lupa tukar kepada 0.018. Jangan lupa tukar kepada kg. So jadi ini darabkan dengan yang ni lah. 1 UJA sama dengan 1.660 10 kuasa negatif 7. So jadi tekan kalkulator, kita dapatlah ini. Kita dapat ni, masuk je dalam formula yang diberi ni. So masukkan yang ni, masuk kat sini. Lepas tu C ni adalah laju cahaya. Tekan kalkulator, dapatlah ni. So unit dia dalam joule. Itu adalah contoh kedua. Ini adalah situasi pelakuran. Nak tahu pelakuran dengan pemberahan nuklear, senang je. Pelakuran, dia nilai dia kecil-kecil. Dia kecil-kecil. Kalau yang pembelahan nukleus, dia besar. Yang ini ini dia tak cakap. Ini tak cakap. Ini bukanlah. Yang ni adalah pembelahan nukleus. Seterusnya kita pergi kepada penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. So jadi kita nak tengok macam mana
tenaga tenaga nuklear ni menjadi tenaga elektrik. Biasanya kita kalau dekat yang kamu tengok dekat kapal tu, yang kapal tu kita gunakan batu arang. Yang ini dia gunakan tenaga elektrik. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni bukan apa, dia punya tenaga, kuasa pembakaran dia sangat tinggi, cuma dia sangat bahaya. Dia tak boleh terdedah begitu saja. Okey, so jadi kita tengok gambar rajah foto 6.2 menunjukkan sebuah reaktor nuklear. Apakah jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear bagi tujuan menjana elektrik? Okey. Okey, so jadi kita tengok ni Okey, rajah 6.12 menunjukkan struktur reaktor nuklear dan proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Okey, so jadi kamu tengok sini. Ini adalah, dia biasanya dia akan buat dekat tepi laut tau. Okey, kenapa dia ambil tepi laut? Sebab dia perlukan air. So air ni akan dimasukkan, dipam. Okey, so dipam. Lepas tu masuk ke dalam ni lah dinding. Ni dinding tebal, dinding konkrit tebal. So jadi dalam ni air tu akan dipanaskan. Okey, so dia akan dipanaskan. So siapa yang panaskan? Yang panaskan adalah tenaga nuklear. Nuklear ni akan dibakar. So dia berlaku letupan, tapi letupannya bukan letupan yang meletup satu negara tu. Okey, dia meletup dalam ni tapi dia boleh terkawal. Okey, so dia bila dia letupkan dalam ni pembakaran tu, so dia akan panaskan ni air ni. So bila dia panaskan, wujudnya steam. Steam yang sangat-sangat bertekanan tinggi. So jadi bila steam ni naik ke dalam ni, dia akan memusingkan turbin ni. Okey, so dia akan pusingkan turbin, pusing-pusing. So terhasil lah ni. Okey, so jadi sebelum ni kamu dah belajar kan dalam elektromagnetikatan kan, yang macam mana bila kita benda tu bergerak menghasilkan elektrik. So kita boleh belajar. So jadi ni pusing, so menjanakan elektrik. Okay, so sama juga untuk macam gunakan batu arang tu kan. So jadi yang dekat TNB tu dia gunakan batu arang. So batu arang tu dia letak dalam ni. Okey, so bila dia letak dalam ni, so dia panaskan air. So air tu jadi steam. Steam tu akan pusingkan turbin. Okey, tu sebab tenaga TNB kapal tu dia buat dekat tepi laut. Sebab dia nak gunakan air tu sebagai sumber dia nak jadikan dia nak tukar kepada steam. Okey, kalau ada empangan, kita pusingkan guna empangan lah. Okey, so jadi kita tengok kat sini penjelasan dia lah. Okey, mula-mula pembelahan nukleus uranium 235 dan tindak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Kemudian air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Okay, pendidih air menghasilkan steam yang bertengah ni. Steam ni akan disalurkan ke turbin. Okay, so ini macam yang cikgu terangkan tadi lah lebih kurang. Okay, okay, lepas tu kita pergi kepada Okey, so jadi ni kita pergi kepada penjelasan yang seterusnya lah. Okey. Okey, di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium 23 menghasilkan dua nukleus anak. Okey, 3 neutron yang bergerak pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Okey, neutron-neutron tersebut akan membendil nukleus uranium 235 yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak melalui pembelahan nukleus yang berterusan. Okay, tindak balas berterusan ini dikenali sebagai tindak balas berantai. So jadi ni uranium 235. So dia masuk neutron. So jadi tak stabil. So dia meletup pecah kepada 2. So kat sini dia pecah lagi. Jadi ni lepas tu dia pecah lagi. So nama ni kita namakan sebagai tindak balas berantai sampailah dia stabil, dia akan berhenti. Kalau dia tak stabil, dia akan meletup. So jadi itu sebab dalam nuklear ni bahaya. Okey. Lepas tu kita pergi kepada tindak balas berantai yang berlaku dalam teras reaktor perlu dikawal. Okay? Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Okay, bandingkan kita dapat mengawal penghasilan tenaga semasa tindak balas berantai serta dapat memastikan sebuah reaktor nuklear itu selamat untuk menjanakan elektrik. Okay?
So jadi cuma memang bagus untuk menghasilkan tenaga elektrik, tapi dia sangat bahayalah tu sebab dia perlukan konkrit yang tebal, okey, supaya sinaran tu tidak tertembus. Okey, so jadi dalam Darajah 6.14 menunjukkan kawalan kadar tindak balas nuklear dan ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam reaktor nuklear. Okey, yang pertama, rod pengawal, okey. Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan diperbuat daripada boron dan kadmium. Okey. So jadi benda tu kat sini lah, okay, dia mengawal. Okey, so jadi neutron tu tak adalah keluar banyak sangat. So jadi keluar banyak nanti meletup, bahayalah pula. So dia kawal, terkawal. Kemudian moderator, okey, memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Okey, diperbuat daripada seperti grafit atau air. Okey, kemudian ciri-ciri keselamatan. Okey, pertama, dinding konkrit tebal, okey, menghalang sinaran radioaktif terlepas ke sekitaran. Kemudian air sebagai ejen penyejuk menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam mengawal suhu reaktor. So jadi itu sebablah kebanyakannya tenaga elektrik ni dihasilkan di tepi laut, sebab kita nak air tu. Okey. Kemudian ni rod uranium digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Okey. Okey, so jadi dekat Malaysia kita gunakan inilah. Okey, penggunaan tenaga elektrik sebagai tenaga elektrik untuk menjanakan elektrik. Okey. So di Malaysia tenaga elektrik dijanakan oleh sumber batu arang. Inilah yang cikgu cakap tadi. Okey, batu arang gas asli dan air. Okey. Empangan hidro di Bakun Sarawak seperti dalam gambar rajah merupakan empangan kedua terbesar di Asia yang digunakan untuk menjana elektrik. So jadi ni Bakun di Sarawak. So ni air ni empangan. So jadi kat sini dipusingkan turbin kat sini. Okey. Namun negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China telah menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penyalahan tenaga elektrik. Okey. Ini negara-negara yang telah menggunakan tenaga tenaga nuklear lah. Okey. So mari kita mari kita menjalankan aktiviti berikut untuk membandingkan penjanaan tenaga dari logi kuasa menggunakan batu arang, tenaga hidro dan tenaga elektrik. Kat Malaysia memang tak ada lah, kita tak gunakan tenaga nuklear. Dah habis ke? Ni 216 217. Okey. Okey, tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif untuk menjana kuasa elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan menggantikan sumber tenaga bahan api fosil. Okey, walau bagaimanapun penggunaan ini masih menjadi isu yang sangat hangat dibincangkan. Pada pendapat anda, wajarkah penggunaan tenaga elektrik sebagai tenaga aktif digunakan untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia? Okey. So jadi gunakan tenaga nuklear ni, dia kos nak menghasilkan buat benda tu sangat tinggi. Tapi kalau kita ada sumber tenaga nuklear tu, dia akan menjimatkan lah. Okey. Tapi nak mengoperasikan dia tu kos sangat tinggi dan risiko tinggi. Kalau berlaku kebocoran atau letupan, habis tempat tu. Contoh kalau kat Malaysia kan, kalau tekan dia buat dekat tenaga, dekat kapal lah katakan, contoh loji tu meletup. So jadi bertahun-tahun kat kawasan tu terdedah dengan radioaktif. So jadi kamu tahu-tahulah kalau bahan radioaktif ni dia akan mutasikan satu badan kita akan dimutasikan lah. Maksudnya bukanlah jadi alien ke apa. Contoh kalau akan jadi cacat lah. Contoh kalau ibu bapa mengandung, kalau ibu mengandung kan, bayi tu akan jadi cacat. Dia tukar-tukar sel tu. So jadi kalau kena badan kita, mungkin kita sel dalaman kita lah dia musnahkan. Okey. Okey, so itu saja daripada cikgu. Kat sini ada
ada latihan. Okey. Okey, tapi ni apakah ni? Ni kamu boleh tengoklah dalam buku teks ni. Ni ada ni. Okey. Nanti pun cikgu akan bagilah jawapan dia. Jawapan ni pun ada kat sini ni. 6.2. Inilah penerangan dia. 1, 2, 3. Ni kamu. Nanti cikgu akan bagi dalam grup jawapan dia ni. Okey. Lepas tu, tapi yang ni cikgu nak fokus kat sini. Tapi yang 1, 2, 3 ni, yang apa yang cikgu cerita tadi tu lah. Okey, boleh tengok dalam. Kamu nampak ke ni? Tak nampak Cikgu rasa kamu nampak ni saja ni. Okey. Okey, tak apa. Sekarang ni cikgu nak ajar yang ini. Okey. Cikgu nak ajar yang nombor 4. 1, 2, 3 ni kamu boleh tengok dekat dalam ni lah buku teks. Okey, cacat jisim dalam tindak balas ini adalah 0.195. Hitungkan tenaga dibebaskan oleh balas tindak balas tersebut. Okey, so jadi ni dia dah kirakan siap-siap dah. Cacat jisim dah ada dah. So cacat jisim dah ada. So kita guna formula E sama dengan MC square. Okey, so jadi 0.19585 ni kita tukar kepada kg dulu. Okey. So nak tukar kepada kg 0.19585 darabkan dengan ni darab. Sebab dia kata yang tadi dia tak bagi nilai dia. So jadi ni 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. 1.66 Okey, 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So jadi kita tekan kalkulator. Kosong poin 195 darab 1.66 eksponen negatif 27. So kita dapat ni lah 3.2. Ni masalah dia bila tekan ni nilai dia dah hilang. Jadi mana cikgu hafal nombor dia banyak. 1 darab 10 kata negatif 28. Okey, so kemudian yang ni dah dapat ni M ni. Lepas tu ni darabkan dengan laju cahaya. So laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey. So 3.25111 eksponen negatif 28 darab kurungan 3 eksponen 8 kuasa 2. 2.925 darab 10 kali 11. Okey. 925 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Okey, so jadi kita tengok jawapan dia sama tak? Sama. Okey. Okey, so itu sahaja daripada cikgu. Okey, ada apa-apa soalan tak?